Assalamualaikum, Yoshminda. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga Boruto chapter 72. Alright guys, sebelum kita sambung lain video, aku nak bagi tahu ni. Sekarang ni, Faiz di studio dah ada keluarkan dua desain baju sublimation anime yang baru, iaitu desain Naruto Sage Mode dan juga Akatsuki. Malah bukan takat tu je, disebabkan banyak permintaan yang nak kita orang restock semula desain Namikaze Minato, so kami pun restock lagi desain baju Minato limited hanya 100 helai saja. Ketiga-tiga desain ni memang cantik gila tau. Silap-silap kalau korang pakai baju ni pergi mall ke ataupun raya haji pun dah nak dekat, garanti ramai yang cari, dan crush-crush korang yang pernah reject korang sebelum ni pun confirm diorang confess kat korang. Sampai macam tu sekali. Betapa cantiknya desain baju ni membuatkan korang auto nampak kacak, auto nampak handsome. Ketiga-tiga desain baju ni ready stock tau, dan korang akan dapat beberapa free gift anime yang cukup menarik. Dan apa yang lagi menarik, setiap pembelian yang korang buat, tak kisahlah beberapa helai sekalipun, kita orang akan masukkan nama korang dalam lucky draw 5 orang pemenang hadiah misteri anime yang cukup menarik. Jadi tunggu apa lagi guys? Kalau korang berminat nak order baju anime dari Faiz di studio, korang boleh je terus order dekat Shopee ataupun WhatsApp nombor yang ada dekat bawah ni, okey? Jangan lepaskan peluang selagi stok masih ada. Siapa cepat dia dapat. Okey, dah settle, jom kita sambung layan video balik. Yang mana kita dapat tengok untuk dalam chapter yang lepas memang totally fokus situasi dekat Makmal 3. Selepas secara mengejut, Code dan juga Aida telah pun muncul dekat sana bertujuan untuk memaksa Mado mematikan limiters kekuatan Code. Tapi situasi dekat sana bukannya hanya tertumpu dekat orang bertiga je. Malah Shikamaru dan juga Delta pun turut berada dekat sana. Tapi malangnya walaupun Shikamaru dan Delta turut berada dekat sana, diorang berdua pun tak mampu nak buat apa-apa disebabkan diorang bertiga telah pun terperangkap dalam penguasaan kemampuan Aida. Dan dalam masa yang sama, Naruto, Sasuke dan juga Boruto sedang menuju dekat sana. Tapi malangnya Shikamaru telah menghalang mereka dari terlibat situasi yang sedang berlaku dekat sana disebabkan Shikamaru mempunyai idea ataupun taruhan untuk berunding dengan Aida supaya bekerjasama dengan Konoha. Tapi perundingan tersebut telah pun gagal selepas Aida dan juga Code telah berjaya melarikan diri bersama dengan Mado. Dan apa yang paling mengejutkan, akhirnya Code telah pun berjaya memaksa Mado untuk mematikan limiters kekuatan beliau. Jadi untuk dalam chapter kali ini, kita akan dapat tahulah apakah nasib untuk Amado selepas limiters kekuatan Code telah pun dimatikan. Adakah Amado akan dibunuh oleh Code ataupun akan ada plot twist Amado berjaya melarikan diri dari mereka bertiga? Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ini. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 72 yang bertajuk Hindrance ataupun bermaksud halangan. Dan dekat dalam cover page untuk dalam chapter kali ini ada gambar Code yang telah berjaya mendapatkan kekuatan sebenar milik beliau. Chapter 72 bermula dengan situasi selepas Yamado telah mematikan limiters kekuatan Code. Jadi Code pun apa lagi kan? Dia pun tak tunggu apalah. Lagi-lagi Amado merupakan salah seorang yang ada dalam list untuk Code balas dendam. Lalu Code pun terus bertindak ingin membunuh Amado. Tapi sewaktu Code hampir je nak membunuh Amado, secara tiba-tiba Amado telah memanggil Aida dan dia cakap, "Aida, aku ada benda yang nak cakap pasal Kawaki." So bila Aida dengar je Amado sebut nama si Kawaki tu, si perempuan ni pun apa lagi kan? Dia ni dah memang gila kat bayang sangat, dah angaukan sangat dekat si Kawaki tu. So Aida pun terus menggunakan salah satu kemampuan beliau untuk menghentikan tindakan Code. Dan apa yang lagi menariknya dekat sini, kita dapat tahu nama sebenar Amado adalah Sanzu Amado selepas bug telah memanggil Amado dengan nama Genius Scientist Sanzu Amado. So bila Code dah terhenti dari menyerang Amado, Aida pun cakaplah dekat Amado, bagi tahulah cepat apa yang kau nak cakap pasal Kawaki. Dan Amado pun jawab, Kawaki merupakan kunci yang dia ada. Kawaki adalah satu-satunya harapan yang dia boleh gunakan andai kata Konoha cuba untuk abaikan atau cuba untuk menghapuskan dia. Tapi Code dia tahu yang Amado ni dia banyak akal. Dia sedang cuba untuk manipulate Aida dan cuba untuk melengahkan masa supaya dapat ubah keadaan bagi mengelak dari Code membunuh beliau. Cumanya Aida tak kisah pun apa yang telah dikatakan oleh Code dan dia cakap dekat Code, jangan mengganggu sebabnya Aida nak tahu apa yang Amado nak cuba sampaikan berkaitan pasal Kawaki. Tapi malangnya Code ni degil dia ni keras kepala gila. Dia ni buat kepala dia sendiri je. Dia tak dengar pun apa yang telah dikatakan oleh Aida dan dia tetap berkeras untuk membunuh Amado secepat yang mungkin. Jadi bila Code baru je nak cuba untuk menyerang Amado, secara tiba
tiba-tiba Ada telah pun memberi arahan dekat Daimon untuk menghentikan kod. So Daimon pun apa lagi? Dia ni kan adik yang misali. Dengar je apa yang telah dikatakan oleh kakak dia. Jadi Daimon pun terus je menghalang kod. Tapi kod ni dia masalah gila tau. Dia ni jenis keras kepala gila. Lagi keras daripada batu. Memang ketekak gila. Jenis memang tak boleh nak buat member. Kalau korang ada member yang jenis keras kepala macam si kod ni, better jauhkan diri je lah. Better saya kawan yang baru je. Sebab itulah si kod ni forever alone je dari dulu sampailah sekarang. Yang mana sewaktu Daimon telah menghalang kod, dalam masa yang sama rupanya kod mempunyai niat untuk membunuh Daimon. Dan disebabkan tu pun serangan yang cuba dilakukan oleh kod terhadap Daimon telah pun refleks semula terhadap diri dia sendiri. Yang mana kepada sesiapa yang tak tahu ataupun lupa ke apa, ni merupakan salah satu kemampuan Daimon yang mampu untuk refleks semua serangan yang cuba dilakukan oleh musuh terhadap Daimon. Jadi bila serangan kod tu telah refleks semula terhadap tubuh beliau, lalu kod pun terus menjauhkan diri dari Daimon menggunakan claw mark beliau. Lepas tu Daimon pun cakaplah dekat kod, "Kau turun sini cepat, tak guna penakut." Manakala Ada cakaplah dekat kod, "Kod, kau cuba nak serang adik aku dengan niat nak membunuh dia?" Dan kod pun balas, dia terpaksa buat macam tu disebabkan diorang yang mulakan dulu. Tapi Ada cakap, dia dah bagi warning dekat kod sebelum ni. Kalau kod menjadi penghalang untuk mereka, Ada tak akan teragak untuk hapuskan kod. Jadi bila kod dengar Ada cakap kod merupakan pengacau ataupun penghalang untuk mereka, dia pun pelik lah. Kenapa Ada cakap macam tu? Lalu tak lama lepas tu pun Amado mencelah. Dia cakap, "Kau tak sedar lagi ke kod? Ada telah pun ditawarkan untuk bekerjasama dengan Konoha. Dia dah mempunyai satu peluang yang cukup besar untuk mendekati Kawaki. Kalau follow kau ni bukannya dapat apa pun. Better dia tinggalkan je lah kau ni. Dah lah tak handsome, tak ada karma hitam pula tu." So bila kod dengar je apa yang telah dikatakan oleh Amado, kod pun koyak lah. Sebabnya dia beranggap Amado sedang cuba untuk mengubah fikiran Ada supaya berpaling dari kod. Dan kod pun tak tunggu apalah. Dia terus menuju ke arah Amado untuk membunuh beliau. Tapi malangnya Daimon tetap menjadi penghalang untuk kod. Yang mana Daimon cakap, "Kalau kakak aku dah cakap jangan buat, kau jangan berani nak buat benda tu. Orang bodoh je yang susah nak faham bahasa dengan benda yang simple ni. Tapi kalau kau tetap nak berkeras, aku akan hapuskan kau. Kau faham tak kod?" Jadi sekarang ni kita beralih pula situasi dekat Konoha. Yang mana Shikamaru pun explainkanlah segalanya dekat Naruto, Sasuke, Boruto dan Kawaki selepas diorang dah sampai dekat sana. Apa sebenarnya yang telah berlaku. Dia bagi tahulah detail semuanya pasal kekuatan Ada, dan kod juga mempunyai seorang lagi sekutu iaitu Daimon. So tu je lah bab-bab mereka yang telah ditunjukkan untuk dalam chapter kali ni. Part diorang ni memang sikit gila untuk dalam chapter 72. So korang jangan expect lebih ke apa tau. Korang jangan berharap yang Naruto ke Sasuke ke terus je akan bertindak untuk pergi mencari Amado untuk dalam chapter kali ni. Benda tu memang tak akan berlaku untuk dalam chapter kali ni. Jadi kita berbalik semula dekat situasi yang cukup tegang di antara Daimon dan juga kod. Yang mana kod pun cakaplah dekat Ada, "Hei Ada, adik kau ni tiba-tiba je berkelakuan pelik. Kau boleh tak buat sesuatu pasal adik kau ni?" Dan Ada pun balas, "Aku berterima kasih sangat-sangat dekat kau kod disebabkan kau dah bebaskan aku. Dan sebabkan itulah aku nak tolong kau mendapatkan kekuatan sebenar kau semula. Aku nak balas budi atas apa yang telah kau buat dekat aku. Tapi aku rasa sampai sini je lah kod untuk kita bersama." Jadi lepas sudah itu pun kod memang gelabah gila lah. Dia terus je confess ke Ada yang dia cintakan Ada sangat-sangat. "Bukan kau masih memerlukan kekuatan aku lagi?" Dan Ada pun balas, "Tak apalah, terima kasih je. Aku dah tak kisah langsung pasal kau lagi. Aku dah tak perlukan kau lagi." Part ni bagi aku, sakit kalau aku jadi kod. Kena reject betul-betul depan muka crush. Mau frust menonggeng si kod ni bila cinta tak terbalas. Come on lah kod, sebok bukannya sekuntum. Kalau tak dapat Ada pun, Sarada masih lagi single tau. Sampai lagi kalau nak menjadi menantu untuk Uchiha Sasuke. Lalu Daimon pun cakap lah, "Kakak jangan risau. Tak kisahlah lawa Otsutsuki sekalipun, adik tetap akan lindungi kakak." Dan tiba-tiba otak si kod ni dah mereng tau, tak berfungsi dengan baik. Dia dah jadi psycho. Yang mana tiba-tiba kod cakap, nampaknya Ada tak perlukan dua orang satria. Dia hanya perlukan seorang je, dan orang tu adalah aku. Dan ni bermaksud kod bernekat untuk membunuh Daimon. Tak kisahlah apa pun yang akan jadi sekalipun, asalkan kod tetap ingin bersama dengan Ada. Dan lepas dari itu pun Daimon excited lah untuk berhadapan dengan kod. Daimon
yakin sangat yang dia mampu untuk menewaskan Code. Jadi sewaktu diorang berdua baru je nak memulakan pertarungan di antara diorang, secara tiba-tiba Bug telah pun memberikan amaran kepada Code macam mana kekuatan Daimon berfungsi, yang mana Code kena berhati-hati dengan tapak tangan Daimon. Apabila Daimon menyentuh apa-apa je, ianya mampu untuk refleks semula. Dan secara jujur, memang susah gila nak counter kekuatan kepunyaan Daimon. Tapi kalau kita tahu rahsia di sebalik macam mana kekuatan Daimon berfungsi, ianya tak mustahil untuk dielakkan. Tambahan, tujuan Bug bagi tahu macam mana kekuatan Daimon berfungsi dekat Code disebabkan dia berharap Code dan juga Daimon akan menghapuskan antara satu sama lain dalam pertarungan tersebut. Jadi tak lama lepas tu pun Code tak tunggu apalah. Lepas dia dah tahu macam mana kekuatan Daimon berfungsi, dia terus dia memulakan pergerakan untuk menyerang Daimon. Tapi malangnya pergerakan Daimon memang cukup pantas dan dia dengan mudah je dapat mengelak dari serangan yang telah dilakukan oleh Code. Sambil tu Daimon ada cakap, tadi kau kata kau rasa seakan kau tak terkalahkan. Benda tu kelakar sangat. Dan tak lama lepas tu Daimon terus melancarkan satu serangan yang cukup padu tepat ke arah Code sehingga kan Code batuk keluar darah. Malah Bug sendiri terkejut melihat kekuatan yang cukup luar biasa dimiliki oleh Daimon. Lalu lepas dari itu Code tak mengalah macam tu je. Dia terus berpindah tempat melalui kelomak beliau dan cuba untuk menyerang Daimon dari belakang. Tapi malangnya Code tetap gagal untuk menyerang Daimon. Malah Daimon pula telah berjaya untuk menyerang Code sehingga kan Code batuk keluar darah lagi. Punyalah OP teruk si Daimon ni sampai kan walaupun kekuatan Code sekarang ni lebih hebat daripada kekuatan Jiken, tapi Code tetap tak mampu untuk menandingi kekuatan Daimon. Jadi lepas dari itu pun Daimon cakap lah dekat Code, kekuatan kau sekarang ni memang cukup hebat. Malah Hokage ke-7 ataupun Uchiha Sasuke mesti akan struggle untuk berhadapan dengan kau. Tapi itulah hakikatnya. Tak kisah siapa nombor 2 ataupun 3, aku tetap adalah nombor 1. Jadi disebabkan dengan kekuatan yang Code ada sekarang ni memang tak mampu untuk mengalahkan Daimon, lalu Code pun terus melarikan diri membawa Bug bersama dengan dia. Tapi sebelum Code pergi meninggalkan mereka, Code ada cakap dekat Ida, aku ada misi untuk membangkitkan pohon cakra dan memakan buah dari pohon tersebut untuk meneruskan amanat yang telah ditinggalkan oleh Ishiki. Jadi selepas aku telah memakan buah tersebut, aku akan berubah menjadi Otsutsuki yang baru. So selepas dari itu, barulah aku akan tahu adakah perasaan cinta aku ni terhadap kau adakah betul ataupun sebaliknya. Hanya ada dua jalan je, sama ada aku akan mencintai kau ataupun aku akan membunuh kau. Jadi bila Code dah pergi melarikan diri dari sana, Eda pun suruhlah Amado untuk sambung semula apa yang dia nak cakap tadi tu. Kalaulah Amado ni cuba nak cakap kosong semata je, Eda tak akan teragak untuk membunuh Amado. Dan tak lama lepas tu Daimon terus dia memanjat bahu Amado. So kiranya sekarang ni nyawa Amado memang dekat ujung tanduk je lah. Daimon bila-bila masa je boleh membunuh Amado kalau Amado tak cakap benda yang betul. So Amado pun explainkanlah perkara yang sebenar berkaitan pasal Kawaki, yang mana dengan kekuatan yang Kawaki ada sekarang ni, tak ada seorang pun dekat Konoha yang mampu untuk menghalang Kawaki, termasuklah Naruto sekalipun. Tapi bukannya Amado, disebabkan rupanya Amado telah pun menanamkan sesuatu dalam tubuh Kawaki, iaitu satu kata arahan emergency yang unik untuk mematikan Kawaki, dan benda tu hanya boleh digunakan oleh Amado saja. Dan Ida pun tanyalah, kenapa kau tak letak je benda tu dari awal lagi dalam tubuh Kawaki? Lalu Amado pun jawab, disebabkan Jiken telah melarang untuk melakukan perkara tersebut. Dia tak nak Amado rosakkan satu-satunya vessel yang dia ada. Dia tak boleh terima benda tu. Tapi tiba-tiba out of nowhere Daimon cakap yang dia mampu untuk handle kekuatan Kawaki. Jadi kalaulah Amado mati sekalipun, kiranya Konoha boleh je berharap dekat gandingan adik-beradik, iaitu Eda dan Daimon. Cumanya Amado balas, function untuk mematikan Kawaki tu hanyalah sebagai satu jaminan untuk melindungi posisi Amado dekat Konoha. Dan kalau ikutkan, tu bukannya motif sebenar Amado. Amado mempunyai agenda dia tersendiri dengan mencipta karma yang baru terhadap Kawaki sebagai salah satu kunci untuk dia mencapai matlamat dia yang sebenar. Lalu Eda pun suruhlah Amado bagi tahu sekalinya apakah agenda dia yang sebenar. Kalau Amado tak bagi tahu, Eda akan terus je membunuh Amado. Tapi Amado cakap, aku akan ceritakan sekalinya. Tak ada masalah pun kalau aku nak ceritakan dekat kau. Cumanya cerita ni memang panjang sangat dan aku sendiri berniat untuk ceritakan segalanya dekat Konoha sekali. So apa kata kau follow je aku balik Konoha dan terima je tawaran
saran dari Shikamaru. Kau pun nanti dapatlah pergi dating dengan Kawaki dekat Konoha ke apa, pergi makan burger ke, pergi makan ramen ke. Kau follow je lah aku, kau jangan risau, aku akan ronding dengan dorang pasal kau dan juga Daimon. Di hujung chapter kita dapat tengok Code yang sedang berada dekat satu tempat bersama dengan Bak. Dia pun tak habis-habis lah menuding semua ni adalah salah Kawaki. Dia dah rampas kalinya apa yang kau ada. Dia jadi vessel sempurna untuk Ishiki, dan apa yang lagi teruk, Kawaki dah rampas cinta hati ataupun buah hati Code, iaitu Eda. Dan dekat sini kita dapat tengok dendam Code terhadap Kawaki, dan semua yang dia ada dah semakin membara, dah semakin membuak-buak. Dan chapter 72 pun habis macam tu je. So untuk dalam chapter kali ni memang totally fokus situasi dekat tempat orang jahat. Memang panas betul lah Code terhadap Kawaki, padahal Kawaki tak ada buat salah apa-apa pun dekat dia kan. Tapi itulah, inilah sifat manusia, penuh dengan hasad dengki. Tak boleh nak tengok orang senang sikit, mulalah rasa cemburu dengan apa yang orang lain ada. Sedangkan apa yang kita ada ni pun dah lebih cukup dah. Tapi Code memilih untuk menjadi seorang yang tak boleh nak tengok orang lain senang. So kepada semua yang tengok video ni, bagi aku ada juga lah tau pengajaran untuk dalam chapter kali ni, iaitu kita sebagai manusia, kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Setiap manusia dah ditetapkan rezeki yang kita akan dapat. Tak payahlah kita nak dengki dengan apa yang orang lain ada ke apa. Kita tak payah nak compare-comparekan. Kita pandang je diri kita. Better kita happy je dengan kebahagiaan orang lain. Mana tahu esok lusa rezeki kita pula kan. Kalau kita tak dengki ke, tak ada sifat cemburu ke, hati kita juga yang senang, hati kita juga yang tenang. So apa pun kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap penyampaian aku jelas dan korang semua enjoy. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye-bye.